adalah penting untuk bertanya bagaimana Yang Amat Berhormat dapat mencetuskan keyakinan orang ramai terhadap model ekonomi baru versi kedua sekiranya beliau tidak melakukan apa-apa dalam tempoh setahun selepas sebagai Perdana Menteri untuk menghalang brain drain para cerdik pandai Malaysia dari peninggalkan Malaysia atau menarik balik cerdik pandai rakyat Malaysia supaya pulang ke tanah air. Satu cadangan spesifik yang dibuat oleh Bank Dunia 3 tahun yang lepas supaya Malaysia berhijrah ke model ekonomi baru versi kedua adalah dengan izin engaging and attracting back talented, experienced, wealthy and well-connected members of the Malaysian diaspora. Sekiranya Yang Amat Berhormat gagal meningkatkan arus brain drain yang menyebabkan negara kehilangan 2 generasi rakyat yang paling cerdik, pandai dan pembina diaspora Malaysia yang berjumlah 2 juta di seluruh dunia, bagaimana Yang Amat Berhormat akan berjaya untuk menarik balik golongan cerdik pandai ini atau menghentikan brain drain yang berterusan? Bukan hanya rakyat bukan Melayu yang berhijrah ke luar negara, semakin ramai rakyat Melayu yang kini berhijrah dan meninggalkan tanah air. Saya masih ingat lagi program yang bercita-cita tinggi dalam rancangan Malaysia ke-8 10 tahun yang lepas demi menterbalikkan brain drain dan reverse brain drain dan mentransformasikan Malaysia menjadi K-ekonomi dan masyarakat maklumat menerusi strategi 2 mata. 1. Mendapat 5,000 brain gain setiap tahun dari seluruh dunia yang berkepakaran luar biasa. 2. Menarik golongan cerdik pandai tanpa kira kaum atau kerakyatan dari Bangalore ke California. Dan 2. Menggalakkan 500 rakyat Malaysia berkemahiran tinggi yang menetap di luar negara supaya pulang ke tanah air setiap tahun bermula dari tahun 2001. Program brain gain yang bercita-cita tinggi ini telah gagal dengan teruk. Malaysia bukan sahaja tidak dapat menarik cerdik pandai ke negara kita, malah lebih ramai bakat tempatan yang telah mengalir keluar setiap tahun. Malaysia tidak kekurangan cadangan satu model ekonomi baru versi kedua. Bagaimanapun, yang kita tidak ada adalah keazaman politik untuk melaksanakan model-model ini. Bagaimanakah Yang Amat Berhormat penjelasan kaitan dengan model? Ya. Terima kasih Tok Yang Tua. Saya tidak percaya setelah hampir 1 tahun kerajaan pimpinan Perdana Menteri kita tidak boleh ataupun tidak dapat menyediakan draft model ekonomi baru ini untuk dipersembahkan seperti mengikut janji, iaitu di awal tahun ataupun di sekitar bulan 3 ini. Kerana kalau kita tengok keazaman beliau untuk melaksanakan government transformational program itu dengan makmalnya, dengan meletakkan pegawai kita berkampung di sesuatu tempat untuk merangka GTP itu, saya tak yakin mereka tidak boleh buat untuk perkara yang sama menyediakan draft model ekonomi baru ini. Jadi yang saya nak tanya kepada Berhormat Ipoh Timur, saya dapat maklumat bahawa sebenarnya mereka ada model itu tetapi mendapat tekanan daripada puak-puak ekstrim yang yang menggelarkan diri mereka ni pejuang bangsa Melayu, ya, yang mahu menuntut berbagai perkara sehingga menyebabkan kerajaan serba salah. Jadi yang YB sebutkan political will tadi, adakah political will kerajaan ini dapat dipatahkan oleh tuntutan-tuntutan para ekstremis ini yang menyebabkan model ini tertangguh? Terima kasih. Terima kasih. Soalan sangat tepat. Soalannya lah sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjadi prisoner, tawanan dalam ultra rightis, aslinya semacam NGO, NGI semacam perkasa. Ya, Yang Amat dah ada 2 jam. Berapa lama lagi Yang Amat? 40 minit. 30 minit boleh habis. 40. Kita cuba habis 5.30. Bagaimana Yang Amat Berhormat boleh memastikan bahawa model ekonomi baru versi kedua yang akan diumumkan oleh beliau itu tidak akan gagal disebabkan kekurangan berazaman politik untuk melaksanakan program transformasi kerajaan, termasuk memulihkan keyakinan nasional dan antarabangsa terhadap institusi-institusi nasional penting serta sistem pentadbiran di Malaysia. Tuan-tuan Pertua, selepas 1 tahun sebagai Perdana Menteri, keyakinan nasional dan antarabangsa terhadap institusi-institusi nasional penting serta sistem pentadbiran di Malaysia tidak nampak pulih, malah semakin buruk.
Sungguhpun wujudnya berbagai perbincangan mengenai pencapaian NKRA untuk memerangi jenayah, khasnya jenayah jalan raya, hakikatnya adalah untuk orang biasa. Mereka masih hidup dalam ketakutan kerana kadar jenayah yang serius. Hakikatnya kini wujud semakin banyak community gated dan guarded di negara kita, merupakan bukti paling baik bahawa semua perbincangan mengenai pencapaian NKRA dalam memerangi jenayah tidak membawa sebarang makna kepada rakyat biasa. NKRA memerangi jenayah hanya akan bermakna sekiranya rakyat merasa cukup selamat sehingga tidak lagi memerlukan community gated and guarded, dan bukan sebaliknya, di mana semakin ramai yang terpaksa duduk di dalam community gated dan guarded kerana merasa tidak selamat. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri mestilah menerima realiti bahawa salah satu unsur penting untuk memulihkan keyakinan orang ramai terhadap keberkesanan, kebebasan dan profesionalisme pihak polis adalah dengan pertukaran ketua polis negara. Inilah sebab kenapa Yang Amat Berhormat Menteri tidak harus mengambil tindakan drastik terhadap China Press yang melaporkan bahawa Tan Sri Musa Hassan telah meletakkan jawatan sebagai ketua polis negara, supaya pihak polis boleh membuka lembaran baru sempena Hari Polis pada 25 hari bulan Mac. Sebenarnya sekiranya laporan berkenaan dibuktikan benar, bukan sahaja rakyat Malaysia yang patriotik yang sentiasa mengutamakan kepentingan negara akan merasa gembira, malah pegawai-pegawai kanan polis dari setiap peringkat akan turut berasa lega hati. Itulah mengapa pada 28 hari bulan Julai 2009 saya mengetuai satu persidangan meja bulat Parlimen untuk mencapai persetujuan umum bahawa Malaysia memerlukan seorang ketua polis negara baharu untuk membentuk sebuah negara yang selamat, terputus dari praktik zaman kolonial dan memperkenalkan sistem polis yang demokratik untuk melindungi rakyat dan bukan rejim yang memerintah. Kenapa pada 1 hari bulan Ogos 2009 saya berkata dalam ucapan di Kuantan bahawa Musa sedang melancarkan tindakan membalas dendam terhadap saya dan lain-lain pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat kerana mengadakan persidangan meja bulat Parlimen, menyuruh supaya dilantik seorang ketua polis negara baru demi kepentingan negara yang lebih selamat, dan kempen ini ada diteruskan sehingga kita lihat di mana daripada 12 laporan polis yang dibuat terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang, Exco Pulau Pinang dan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, 11 daripadanya ialah dibuat oleh pihak polis. Dan kenapa pada 7 hari bulan Ogos 2009 saya mengeluarkan satu kenyataan yang menyatakan bahawa jika dilakukan undian rahsia di kalangan 200 pegawai polis kanan dari ASP ke atas, majoriti dari undi berkenaan tentunya menyokong pelantikan seorang ketua polis negara yang baru. Dan pada 8 hari bulan Ogos 2009 saya berkata dalam kenyataan media saya bahawa polis, Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri tidak dapat berdiri tegak dan rasa bangga di depan masyarakat antarabangsa sekiranya jawatan Musa diperbarui kerana dalam 3 tahun kepimpinan dalam polis hanya 1% dari rakyat Malaysia yang rasa selamat. Dan saya harap dalam perkara ini Yang Berhormat Menteri dalam Negeri akan memberi penjelasan mengenai sama ada Suruhanjaya Polis bila sudah bermesyuarat dan siapa sudah dinamakan untuk menggantikan Tan Sri Musa sebagai IGP yang baru daripada bulan September. Atas isu rasuah, di manakah ikan-ikan U yang pihak berkuasa kata akan dihadapi ke mahkamah berhubung dengan 12.5 bilion ringgit skandal Port Klang Free Zone? Saya merasa terperanjat apabila terbaca di Surah Khabar hari ini satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden MCA bahawa pembangkang tidak mahu beliau menang dalam pilihan raya parti MCA yang lebih dikenali sebagai pilihan raya parti Three Kingdom, supaya terpilih semula sebagai Presiden MCA.
Saya ingin menegaskan di sini bahawa DAP tidak berminat langsung apa yang berlaku dalam pertempuran Three Kingdom MCA ini. Khasnya, pertempuran kedudukan Presiden MCA yang dijangka melibatkan Ong Sendiri, bekas Presiden Tan Sri Ong Kah Teng serta timbalan Presiden Datuk Seri Ong Chua Swee Lek.